Okay, cikgu ada terang kat kamu sebelum ni kan. Bila kita kami daripada had ke had ni kan, A ke B macam ni kan. Maknanya yang kita dapat tu adalah luas bawah graf tu daripada nilai had bawah tu kepada nilai had atas tu. Boleh nah? Jadi kamu kena ingat area ni. Jadi kita kami ni terhadap paksi X, kita akan dapat area antara lengkung dan paksi X tu. Tapi kita boleh juga kami terhadap paksi Y. Kita akan dapat area antara lengkung tu dengan paksi Y lah. Nah, jadi kamu kena tengok kita kami ni di X ke dy. Alright, jadi yang tu yang satu. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak beritahu kamu bila kita kami ni sebab kita ada paksi Cartesian ni, kadang-kadang area dia jadi positif, kadang-kadang area dia jadi negatif. Nah, jadi cikgu buka kertas tu. Ni kamu salin ni, jadi yang ni kita kena ingat sikit sebab kamu boleh jadi salah kalau kamu tak letak negative sign dia. Nah, jadi kalau kata soalan luas, dia akan suruh kamu cari luas kawasan yang dilorekkan lah. Nah, macam tu lah dia punya soalan kan. Jadi kadang-kadang graf tu dia akan melibatkan nilai yang positif dan negatif. Jadi kita cuba tengok dulu kalau kita kami terhadap X dulu. Nah, jadi kita kami terhadap X. Jadi maksudnya kita cari luas antara lengkung kita dengan paksi X. Nah, jadi kita punya paksi kata yang gini. Dia ada 4 sukuan lah. Kamu faham kan? Dia ada sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat tu kan. Alright, jadi kalau kita kami terhadap X, rupa dia gini lah macam tadi dia tulis tu kan. Kita kami equation yang kepala dia Y tu tak? Jadi bila kepala dia Y, equation tu akan jadi X, X, X kan? Dalam sebutan X kan? Jadi yang tu first kali kamu kena tahu. Jadi bila dia tulis formula macam ni, Y terhadap DX maksudnya dia suruh kamirkan X, X, X. Nah, sebab tu dia tulis macam tu. Okay, jadi kalau kata kita kamirkan equation yang kepala Y, kita kena ikut kat mana yang Y tu negatif. Dia akan menghasilkan luas kawasan yang negatif. Nah, jadi katakan kita punya graf rupa dia. Macam mana rupa dia? Macam mana lah? Gini. Okey, cikgu lukis graf yang bentuk begini. Boleh nah? Okey. Jadi Y ni dia positif dalam sukuan yang pertama kan. Maknanya di atas paksi S lah. Jadi pertama dengan keempat ni Y ni positif. You know? Tapi Y akan jadi negatif di bawah paksi X ni. Jadi kat sini Y tu akan jadi negatif kan. Jadi sama juga. Jadi kalau kita kami, dia kata equation ni disuruh kami daripada kosong kepada C. Ni A kosong AB macam ni kan. Jadi katakan kamu nak cari luas kawasan berlorek semua ni. Boleh? Jadi kalau kata kamu kena cari luas kawasan berlorek macam ni, kamu tak boleh terus ambil kamiran kosong ke B. Sebab apa? Sebab kamu ada luas yang negatif dan ada luas yang positif. Sebab dia duduk kat bahagian yang negatif pada paksi Y tu dia akan jadi negatif. Nah, jadi kamu tak boleh buat gini, tak boleh. Tak boleh kami terus. Jadi kalau kata dia suruh cari luas ni, kita kena buat apa? Kita kena pecahkan dia. Kita kena kami daripada kosong ke A dulu. Jadi kita kamikan kosong ke A, jadi kata ni equation Y sama dengan Fs kan. Jadi kat dalam ni equation S kamu lah nah. Jadi kamu kami Fx terhadap Dx daripada kosong ke A. Jadi kat sini nanti kalau kamu masukkan had ni, jawapan kamu akan jadi negatif. Sebab dia duduk di bawah paksi X, luas tu akan jadi ada negative sign sebab kedudukan dia. Faham nah? Okey. Lepas tu kamu pula buat kamiran daripada A ke B. Jadi yang ni dia duduk atas paksi X kan. Jadi kalau dia duduk atas paksi X, dia positif. Jadi kalau kita kami ni, lepas tu kita masuk had kita AB ni, kita akan dapat jawapan yang positif. Jadi kalau dia kata dia suruh cari semua kan luas kawasan berlorek ni, kita nak kena tambahkan luas yang ni dengan luas yang ni. Jadi kalau kata kita tambahkan benda yang negatif, dia akan jadi tertolak kan. Sebab tu kamu tak boleh buat terus. Kalau kamu buat terus, kamu akan tertolakkan area yang kosong ke A tu. Faham nah? Jadi maksudnya yang ni kita kena moduluskan supaya dia keluar sebagai nilai yang positif, baru kita boleh tambah dua orang. Faham nah? Jadi maksudnya kamu kena kenal kat mana dia positif, mana yang negatif. Jadi kalau kita kami terhadap X, equation tu kepala dia Y, jadi dia ikut Y. Nah, jadi Y tu negatif bila dia duduk bawah paksi X. Jadi kalau kata kamu nampak area tu duduk bawah paksi X, kamu akan dapat negatif.
dalam kerja tu kamu bubuh modulus. Sebab bila dia bubuh modulus maksudnya kamu positifkan. Jadi jawapan akhir dia mesti jawapan yang positif sebab luas ni dia tak ada nilai yang negatif kan. Jadi jawapan akhir dia akan jadi nombor yang positif. Jadi negatif ni disebabkan kedudukan dia pada paksi Cartesian tu. Dia kamu write down sikit. Negatif sebab kedudukan pada paksi Cartesian. Okey. Cartesian ni kamu punya graf yang koordinat-koordinat ni lah. Okey. Jadi tadi cikgu kata dia boleh kami terhadap X, dia boleh kami terhadap Y kan. Okey, jadi kalau kita kami terhadap Y, kita akan guna had-had yang berkaitan dengan paksi Y kan. Jadi kalau kita guna had-had yang berkaitan dengan paksi Y, maksudnya yang equation kita kami tu, mesti equation dia Y, Y, Y. Faham tak? Dia mesti Y, Y, Y kami terhadap Y. Jadi kalau equation tu Y, 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 maknanya kepala dia kita kena susun supaya X tu jadi perkara rumus. Maknanya X duduk depan. Jadi kalau pun dia bagi kamu equation macam ni, kalau dia suruh cari luas yang berkaitan dengan paksi Y dan lengkung, kamu kena susun semula equation supaya kepala dia jadi X. Jadi dia akan jadi X dalam sebutan Y kita panggil. Alright, jadi dia akan tulis. Kalau kamiran terhadap Y ni dia akan rupa macam ni. Jadi katakan cikgu bubuh sama lah kita bubuh koordinat AB macam tadi. Jadi sebab kepala dia X, ini dia akan tulis X terhadap DY. Maksudnya equation yang kamu guna tu equation yang dia kepala dia X tapi dia dalam sebutan Y dan DY. Maknanya koordinat A dan B ni adalah nilai-nilai Y kita nak. Jadi kalau kata dia kami terhadap Y, kepala dia X kan. Jadi terbalik dengan atas tu yang tadi tu dia ikut bila Y negatif. Kalau kita kami terhadap paksi Y, dia akan ikut bila X tu negatif. Jadi ni Y ni X. Jadi X akan negatif bila dia duduk kat belah kiri ni kan. Jadi dua-dua sekuan ni. Yang ni negatif. Kalau dia duduk belah kanan ni dia akan jadi positif. Jadi kalau kata kita ada graf yang rupa begini. Macam mana cikgu nak lukis graf dia? Bentuk S ni. Jadi kalau kita ada graf yang bentuk macam ni, lepas tu dia suruh cari area yang macam ni. Jadi dia labelkan kat sini. Dia label kata kat sini. Ni nak buat apa lah, ni pelik sikit. Ni A lah, ni B lah, sama je lah, tak kisah kan. Okay. Jadi ni pun sama. Yang ni akan jadi negatif bukan sebab dia duduk bahagian bawah paksi Y, sebab dia duduk kiri paksi X tu. Dia duduk belah kiri, boleh? Kiri paksi Y tu. Jadi area yang duduk di belah kiri akan jadi negatif. Area yang duduk belah kanan akan jadi positif. Jadi kamu tengok juga kalau kita kami terhadap Y, kita punya luas tu dia kapit antara lengkung tu dan paksi Y kita. Okay, jadi kalau kita kami terhadap S, dia kapit antara lengkung dan paksi S kan. Jadi kita kena berhati-hati. Okay, jadi sama juga macam tadi, kalau kata kita tak positifkan yang bawah ni, kita akan tertolak. Jadi kita tak boleh buat terus kamiran daripada A ke B terus. Kita kena pecah-pecah kan. Kita kena kamikan daripada A ke kosong ni dulu, lepas tu kosong ke B. Jadi yang mana yang area dia negatif, kamu akan bubuh modulus pada dia. Jadi L kata dia susun luas, jadi kamu boleh tulis L adalah sama dengan kamiran daripada A ke kosong, bubuh modulus, equation yang ni. Jadi equation yang ni kamu kena make sure, kata equation dia kita dah susun X sama dengan GX. Jadi kita kami terhadap GX, Y. Jadi terhadap Y, belakang dia DY. Jadi di ni kamu kena letak di dalam modulus, lepas tu tambah dengan kamiran tentu daripada kosong ke B, benda yang sama, dy. Boleh jadi kamu kena buat modulus sebab kalau tidak, jawapan tu negatif dia akan jadi tolak Faham Jadi kamu kena ingat ni. Jadi cikgu rasa cukup dah cikgu cerita macam ni, kita boleh buat latihan dah. Jadi bila kita kami tak ada X. Kosong B tu tak payah buat modulus tu. Yang mana yang positif? Tak payah buat modulus jadi sebab modulus ni tujuan dia untuk positifkan yang negatif. Dia tak buat sebaliknya. Benda yang positif tak jadi negatif. Modulus tu untuk positifkan jawapan.
Kamu boleh kira asing-asing, lepas tu bubuh je jawapan tu sebagai positif atau tambah dua-dua. Tapi kalau kamu tulis di sebaris sudah cikgu tulis ni, kamu kena buat modulus macam cikgu buat ni. Positifkan jawapan yang negatif tu. Okey. Meh kita tengok soalan lah. Boleh lah ni? Jadi ni nota kamu kena ada ni lah. Kalau tidak nanti kamu lupa benda-benda ni lah. Jadi kalau kita kami tak ada X, kamu ingat ni equation di kepala Y. Jadi dia akan ikut kat mana Y tu negatif, area tu akan jadi negatif. Kalau kita kami tak ada Y, equation tu kepala dia X. Jadi dia akan ikut X punya sign. Jadi dia akan jadi negatif kat belah kiri paksi Y ni. Dia akan jadi positif kat belah kanan paksi Y ni. Okey, mari kita tengok buku teks kita. Alright, jadi samalah dia cerita kat kamu ni nah. Ni gambar dia dah cerita dah. Okey, jadi yang ni dia negatif bukan sebab dia duduk belah kiri. Tapi sebab dia duduk bawah paksi X nah. Jika rantau itu berada di bawah paksi X, maka nilai bagi hasil kamera adalah negatif. Okey, mari kita tengok dia punya soalan. Yang ni soalan yang paling mudah lah, basic untuk ajar kamu macam mana nak cek luas. Okey, yang first one ni kamu tengok. Yang ni area dia positif kan. Jadi kita boleh kami terus lah. Kita akan kami terus. Equation Y ni daripada 3 ke 6. Jadi cara nak tulis dia macam ni lah. Kamiran daripada 3 ke 6 Y terhadap dx. Sebab kita akan kamikan x, x, x nah. Jadi kita kami. Kita ganti equation Y tu. Yang ni tak tulis pun tak apa. Tulis yang line nombor 2 ni lah. Ni kita akan kamikan ni. Okay, jadi bila dah kami, dia akan jadi kurungan petak ni, faham? Tu maksudnya kamu dah kami. Jadi selagi belum kami, lagi tu tulis cacing tu. Kalau kamu buat pemudah-pemudah ke, kamu tulis cacing kamiran tu. Okay, lepas dah kami, kamu kena masukkan lahat atas tolak lahat bawah lah. Jadi yang ni kami dia jadi 2x kuasa 3/3 kan. Jadi macam biasalah kita akan masukkan 6 dulu, tolak masuk 3. Jadi kita akan dapat jawapan 126. Okey, yang B ni pun sama. Jadi kalau kita kira yang B ni, yang ni akan jadi positif ke negatif yang ni, area ni? B ni positif ke negatif? Negatif. Negatif lah sebab dia duduk Bawah bawah X. paksi X. Okey. Jadi kita kami je macam biasa. Kalau dia ada satu je tak apa. Jadi kita akan dapat jawapan negatif lah. Jadi kamu jangan terkejut lah jawapan ni negatif lah. Jadi kita dah tahu dah sebab kedudukan dia. Jadi kalau case yang kita tak perlu tambah mana-mana, jadi kita boleh terus dipositifkan jawapan akhir kamu mesti kata dia positif. Boleh nak? Jadi kalau dia suruh cari nilai kamiran, yang tu dia bukan suruh cari luas lah. Nilai kamiran tu kita akan still bubuh jawapan dia negatif. Tapi kalau dia suruh cari luas, kita kena state jawapan tu dalam angka yang positif sebab luas tak boleh negatif. Faham lah? Tanda negatif tu boleh diabai sebab kita nak cek luas. Tapi kalau dia suruh cek nilai yang macam kita buat kamiran tentu saja macam kelas kita minggu lepas, yang tu kita kekalkan negatif sign dia. Kamu tak payah modulus ke apa. Boleh lah, yang ni untuk kes luas sahaja. Alright, jadi untuk contoh 15 ni, dia dah gabung dah. Maksud cikgu dia dah ada kawasan yang negatif campur dengan kawasan yang positif kan. Jadi kita tak boleh kami dari 0 ke 6 terus. Jawapan kita akan jadi salah. Jadi kita akan pecahkan dia, kita akan kamikan daripada 0 ke 3 campur dengan kamiran 3 ke 6. Jadi kamu boleh tulis macam gini, ditulis asing. Jadi kamu anggap yang ni A, yang ni B kan. Jadi satu tu akan jadi negatif, satu tu jadi positif macam ni. Lepas tu kamu positifkanlah dia 9 campur dengan 45 dapat 54. Tu maksud cikgu. Ataupun kamu boleh tulis dalam satu baris. Yang ni macam yang cikgu ajar tadi tu. Jadi siapa yang negatif tu kita letak dia dalam modulus. Sama sajalah, maksudnya kita akan positifkan dia punya negative sign. Jadi jawapan tu akan jadi sama sahaja. Okey. Jadi kamu kena ingatlah bila kamu nampak macam ni, kamu kena ingat kat mana dia positif, mana dia negatif. Kalau tidak nanti kamu silap. Kamu akan terus ambil 0 ke 6 kan. Alright. Jadi mana-mana jalan kerja pun boleh. Kalau kamu nak buat asing-asing macam ni pun boleh. Ataupun kamu tulis jalan kerja dia sekaligus macam ni. Macam yang ni mana-mana pun boleh. Ikut kamu punya kesesuaian. Kamu suka yang macam mana. Alright. Jadi yang ni yang dikata tu bila kita kamikan terhadap paksi Y kan dy terhadap Y. Jadi equation dia akan tulis X dy sebab equation tu kepala X, kamu kena ingat. Tadi cikgu tu salah, cikgu tulis X gx kan, tapi kamu kena tulis gy lah sebab dia dalam sebutan Y lah. Nanti kamu ubah kalau kamu salin tadi. Okey, jadi kita akan dapat area yang menggunakan paksi Y kamu. Jadi koordinat tu paksi Y.
Okay, jadi dia akan jadi negatif bila dia duduk di belah kiri paksi Y tu kan, sebab X tu negatif kat situ. Okay, jadi ni dia buat permukaan. Okay, jadi kawasan yang ni negatif, kawasan yang ni positif. Jadi kalau dia duduk bawah paksi X pun tak apa. Sebab sekarang ni kita kami terhadap Y. Jadi area ni positif, area ni negatif nah. Ingatlah. Okay. Lepas tu, okay, jadi yang ni dia bagi kamu contoh. Ni untuk yang first one ni, kita boleh kami teruskan sebab area ni, area yang positif ke negatif yang ni? Yang A ni dapat negatif ke positif? Negatif. Negatif lah sebab dia duduk belah kiri paksi Y tu boleh nah. Jadi ni negatif, jadi kamu, tapi kamu boleh kira terus sebab dia saja kan. Jadi kita akan kami kan, kamu tengok equation ni. Kita tak boleh kami terus macam ni kan. Kita kena susun dia supaya dia jadi X sama dengan apa-apa Y. Jadi maknanya kita kena pindahkan negatif sign ni. Jadi kita akan kamikan X sama dengan negatif Y kuasa 2. Jadi negatif Y kuasa 2 terhadap dy. Nampak? Ni kamu kena ingat step ni. Kadang kamu lupa kamu nak kami dy tapi equation tu X tu dia jadi serabut. Serabut otak kamu. Okay. Jadi bila dah dapat macam ni, pastikan yang kamu guna tu nilai-nilai Y lah. Jadi kadang dia lorek saja. Kamu kena sendiri fikir dia nak kena pakai X ke Y. Okay, jadi 1, 4 ni koordinat Y. Kamu masukkan had atas tolak had bawah. Jadi jawapan ni kita akan dapat negatif dulu. Tapi bila kamu nak state luas tu kamu state dia sebagai positif. Boleh nah. Jadi kalau kamu nak check, kamu boleh pakai calculator. Calculator mana-mana pun boleh. Kalau calculator kelabu tu susah sikit lah. Sebab kamu tak nampak yang rupa equation tu comel. Tapi kalau kamu ada calculator baru tu, kamu boleh nampak equation tu comel. Kan? Kamu akan masukkan, kamu akan picit simbol kamera tu. Lepas tu kalau kata calculator kelabu ni, cikgu ceritalah untuk kamu calculator kelabu sebab ramai dia yang tu kan. Jadi kamu masuk equation dia, negatif Y kuasa 2. Lepas tu, kamu letak had dia. 1, had bawah dulu, lepas tu had atas dia tu. Lepas tu dia ada kurungan, kamu tutup kurungan kot. Jadi dia ada kurungan kat sini. Jadi kamu enter kan, dia akan keluar jawapan. Okay, jadi tapi yang tu untuk checking je lah nah. Sebab dalam jalan kerja kamu masih kena tunjuk kamera dengan penggantian kamu. Alright. Jadi untuk B ni kita boleh terus buat tak? Kamera ni. Ke kita kena pecah-pecah kan? Boleh terus ke kena pecah? Terus. Boleh terus lah. Sebab yang ni area dia positif ke negatif lah? Positif. Positif. Jadi dia tak bagi kamu koordinat. Macam mana kamu nak cek koordinat ni? Equation dia. Equation dia lah. Jadi dia dah EQN kan untuk kamu. Jadi kalau kata kita ada equation SSS, kita EQN samalah nah. Jadi kalau equation tu Y, maksudnya yang ni nilai Y pada paksi tu. Boleh? Jadi nilai Y kamu ada 2 kat sini. Y sama dengan negatif 1 dengan Y sama dengan 3. Jadi kita matching kan. Betul lah. Betul tak cikgu tulis? Betul lah, negatif 1, 3. Negatif kat luar tu kamu tak payah ambil peduli kah? Tak perlu. Okay, jadi Y sama dengan negatif 1, Y sama dengan 3. Okay, jadi kita kadang-kadang macam tu lah. Jadi kalau dia nak bagi markah lebih kat kamu, dia tak bagi koordinat kat kamu. Kamu kena sendiri tahu macam nak cari koordinat lah. Jadi koordinat yang selalu kamu kena cari tu pintasan Y. Jadi yang ni kita panggil pintasan Y kan. Pintasan X. Dan titik-titik persilangan, maknanya persilangan antara dua graf. Jadi yang kita kena buat persamaan serentak tu, yang tu titik-titik yang kamu kena pandai cari. Kalau kamu cari titik je kadang-kadang kamu dah dapat 3 markah dah. Jadi dia murah hati dengan kamu kat situ. Alright. Di mana kita? Okey, jadi kita akan kira kan daripada kameran tu daripada negatif 1 ke 3. Jadi untuk kami ni kita kena kembang dulu lah. Jadi kita kembangkan kuadratik tu dia jadi yang ni. Lepas tu kita akan kamikan daripada negatif 1 ke 3. Kami ingatlah dah kembang, kadang-kadang kamu lupa. Kamu bawa kembang tapi kamu ingat kamu dah kami. Jadi kena double check lah jawapan kamu lah. Dan pastikan kamu tulis cacing tu elok-elok supaya kamu tak tertipu diri kamu sendiri. Okay, jadi dah kembang kamirkan. Jadi dia akan jadi kuasa 3 macam ni. Lepas tu kita masukkan had atas tolak had bawah. Jawapan dia kita terus dapatlah 32/3. Jadi kalau boleh tulis dalam pecahan, kita tulis dalam pecahan. Kalau kena tulis dalam perpuluhan, kamu tulislah dalam perpuluhan tapi ambil 4 tempat perpuluhan, ambil banyak sikit. Okey. Okey, jadi yang ni bentuk macam S ni. Yang ni pun biasa keluar. Alright, jadi ni senang lagi sebenarnya. Cuma yang ni kita kena pecahkan ke tidak ni kalau kita nak dapat jawapan jumlah luas ni. Kena buat asing ke tidak? Pecah. Asing. Asing lah sebab area yang atas ni positif ke negatif?
Negatif. Negatif kan, jadi yang ni positif. Jadi titik-titik ni sama macam tadi. Yang ni titik kosong tak apa kan. Y yang ni kalau EQN X tu sama dengan kosong kan untuk pintasan Y ni kan. Jadi kat belakang ni kosong kat sini. Jadi kalau kita ada Y kat luar ni maknanya yang ni koordinat pertama kita. Y sama dengan kosong. Lepas tu yang dalam kurungan ni Y tolak 2, Y sama dengan 2, Y sama dengan 5. Yang ni nah. Jadi bila dapat macam ni jangan pergi kembang kan. Nah, kamu guna je. Selalunya dia akan mudahkan kamu macam tu. Jadi kat sini 2, kat sini 5. Jadi kamu kena ambil daripada kosong ke 2 campur dengan modulus 2 ke 5. Boleh? Ataupun kamu buat macam dia buat ni, dia pecah A dengan B. Right nah, ingat nah. Jadi macam mana nak cari koordinat tu penting. Kalau tidak kamu tak boleh nak start buat kamu punya kamera nah, tak ada nilai had. Okay. Jadi kamu akan dapat, mana dia? Okay. Jadi kamu akan dapat luas rantau A tu negatif. Luas rantau B, rantau B tu negatif, dia bawa B kat atas kan. Okay. Lepas tu kamu positifkan dia dulu. Maknanya dia ni modulus kan. Kamu akan tambahkan dia dalam keadaan dua-dua positif. Nah, jadi jawapan dia 253/12. Cikgu speed je dulu sebab kita ada banyak latihan nak buat bawah nanti. Alright, jadi sekarang ni, yang ni level up sikit. Tadi dia ada satu equation saja kan pada kamu punya graph kan. Tapi yang selalu masuk exam adalah yang ada dua equation macam yang ni. Nah, ada dua equation. Selalunya satu garis lurus, satu lengkung. Nampak tak? Satu yang warna pink tu, satu yang warna biru tu, dan disuruh kamu cari luas kawasan berlorek kan. Jadi kamu kena fikir macam kita buat soalan sukatan membulat tu. Kita kena fikir macam mana nak dapat area terperangkap antara dua bentuk tu. Boleh nah? Faham nah? Jadi yang ni ditunjuk kamu macam nak buat nah. Jadi kalau kita kamir, yang ni nampak tak ni garis lurus ni kan? Kalau kita kamir daripada A ke B, kita akan dapat bentuk bawah ni. So nah, semua daripada garis ni kapit dengan paksi X. Kita kamir tak ada X ni maksud cikgu. Okay, kita dapat area ni. Kan? Jadi area ni kalau kamu nampak dia bentuk geometri, yang ni bentuk trapezium kan? Kamu tak perlu kamir pun tak apa, kamu pakai formula trapezium. Okay, nah? Jadi dia akan mudahkan kamu banyak kalau kata ada yang kamu tak perlu kamir. Sebab kamera ni dia senang careless bila kita buat penggantian. Jadi kalau kamu nampak dia ada bentuk geometri, kamu pakai formula geometri dia segitiga. Boleh lah, segi 4, trapezium, yang tu formula yang biasa. Tapi kalau tak ingat formula, kamu kamir lah. Nah, kamu kamir equation dibagi tu daripada A ke B. Faham? Okay. Jadi kalau kita kamir lengkung tu daripada A ke B, yang kita dapat tu yang gambar yang ditunjuk ni kan. Jadi macam mana nak dapat area terkepit ni, kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Kita nak dapat area yang sempit ni. Kita kena Tolak. Kena tolak kan. Jadi kamu kena, kalau cikgu suka lukis kan macam cikgu buat sebelum ni kan. Jadi kita kamir, kalau kita nak area terkapit tu kita akan cari yang ni. Lepas tu kita akan tolakkan dengan area yang ni. Jadi kita akan dapat area yang kecil yang dilukis tu. You know? Jadi kat bawah kamu punya diagram ni kita akan tuliskan dia punya formula tu boleh. Jadi yang ni luas trapezium setengah A campur B. Jarak dengan tinggi dia kan. Jadi A campur B tu sisi pendek, sisi panjang ni, yang ni tinggi dia ataupun lebar dia. Yang ni formula trapezium. Kamu cari semua maklumat ni daripada yang dibagi. Boleh. Jadi kat sini tulis siap-siap ni 2, ni 3, yang ni 5. Lepas tu boleh terus masuk dalam formula kat bawah macam tu. Jadi sama juga yang ni kamu nak kamir paksi X kan, kata A, B ni 2 ke 3. Jadi kamu tulislah kamu kamirkan GX daripada 2 ke 3 terhadap DS. Lepas tu kamu kena tolak. Jadi kamu terus tulis tolak sini, lepas tu kamu sambung kat bawah ni sampai dia jadi 2 jawapan. Okay, lepas tu kamu beritahu jawapan akhir dia. Faham lah? Okay. Jadi kalau dia bagi soalan macam ni, kamu mesti kena buat strategi dulu macam mana nak dapat kawasan berlorek lah. Boleh? Jadi sama juga kes yang macam ni, terbalik macam atas tadi kan. Cari luas kawasan berlorek. Yang ni kita kena tolakkan terbalik. Jadi kalau kita cari luas trapezium ni, dia luas yang besar ni, tapi kita ada benda yang kita kena buang kan. Yang kita kena buang tu area kamera lengkung ni, daripada A ke B. Jadi shape trapezium ni tolak dengan area lengkung ni, kita akan dapat kita punya bentuk yang dia nak tu. Boleh no? Jadi kita teruskan. Jadi kita tengok contoh dia ni. Okay. Dalam rajah di sebelah, lengkung Y sama dengan negatif X kuasa 2 campur 2X campur 8. Bolehlah, jadi kamu kena tengok elok-elok mana satu equation yang mana satu. Jadi kalau kuasa dia lebih daripada 1, yang tu equation lengkung kamu lah. Jadi equation garis lurus kamu mesti kuasa X 1. Okey.
Jadi kamu kena baca betul-betul. Okay, lepas tu padan kan. Kadang ada typo kat sini, kamu check yang ni. Yang ni selalunya yang betul. Yang ni selalu yang kadang-kadang typo. Nah, jadi boleh jadi typo lah lagi soalan trial ke apa dalam buku latihan kamu ke apa. Kamu tengok yang dia type dalam bentuk ayat. Sebab tu dia bagi dua versi. Satu dia label kat gambar, satu yang dalam bentuk ayat. Nah. Okay, lepas tu dia beritahu kat kamu. Dia bersilang. Betul lah dia bersilang. Ada orang ni bersilang pada titik ni. Titik ni dia dah bagi koordinat ni kan. Titik ni koordinat dia 35. Jadi kalau dia kalau dia tak bagi, kamu kena carilah. Cari luas kawasan rantau Blorek tu. Jadi kalau kita nak cari, kita kena tolak ke area apa dengan area apa. Ni nampak tak lengkung ni? Adakah kita kena kami daripada sini sampai sini? Kena guna tak titik ujung sini? Guna tak? Siapa tahu? Ada tak kaitan dengan 4CS yang titik kat sini? Ada tak? Tak tahu, tak ada. Sebab apa? Area tu sampai titik 35 ni je. Jadi first kali kamu nampak gambar yang sini, kamu tambah pada lukisan tu lah. Jadi kalau dia stop kat sini, kat titik ni, nampak tak area pink ni stop titik ni, kita turun bawah. Lena, jadi yang ni area dia. Dia bukan keseluruhan lengkung tu. Jadi kalau kata kita kami lengkung tu, kita hanya kami daripada sini ke sini. Boleh? Yang lengkung ni kita boleh kami terus tak? Boleh tak untuk kes yang ni? Boleh. Boleh lah sebab duduk belah atas kan. Yang ni kita akan kami terdapat X lah. Nanti lepas ni kamu kena tentukan sendiri mana satu yang kena kami Pak CS, mana satu kami terdapat CY. Jadi kalau kita nak dapat kawasan yang dia highlight ni, yang warna pink ni, betul tak dia kamera lengkung kamu daripada -2 ke 3, pastikan kamu guna koordinat X nah. Dia bagi dua-dua ni. Jadi kamera lengkung tu kamu akan dapat area yang cikgu highlight warna merah ni. Tolak dengan bentuk apa tu? Segitiga. Jadi kalau segitiga kita pakai formula segitiga nah. Segitiga ni senang, kita dah ada semua maklumat dia. Nampak tak tinggi segitiga ni? Kamu baca daripada koordinat Y kan? 5. Okey. Dia punya tapak ni koordinat X kamu daripada -2 ke 3 ni berapa unit? 5 berapa? 5 juga. Jadi 5. Lepas tu setengah darab tapak dah tinggi kan? Jadi kita dah ada lah lengkap. Gitu. Boleh? Jadi kamu buat pakai formula segitiga cepat, pasti tak careless. Yang ni kita terpaksa kami lah, tak boleh buat apa. Kita kena kami daripada -2 ke 3 equation negatif X kuasa 2 campur 2X campur 8 terhadap DX ni lah. Lepas tu kita kena tolak dua-dua. Kita akan tolakkan. Jadi kita tengok yang dibuat bawah ni. Jadi kita kami yang ni lah soalan yang panjang sikit lah. Jadi yang belakang ni dia kami juga. Tapi ingat kita tak nak buat lah ni kita ganti dia dengan segitiga ni. Sama saja jawapan ni, kamu jangan risau. Sama saja. Okay. Jadi yang ni kita kami, kita dapat yang ni kan. Jadi bila dah kami, kita letak dalam kurungan petak macam ni. Lepas tu kita buat penggantian -2, 3. Cikgu rasa yang ni, yang ni satu lagi cara lah. Kamu fusekan dua-dua equation tu boleh jugalah. Tapi boleh ada kaedah banyak kan. Jadi yang ni cikgu tak galakkan kamu buat lah, takut kamu careless. Dia fusekan dua-dua orang tu. Nampak tak? Nampak tak dia jadi yang ni? Jadi kalau cikgu suka kira assessing, meh lah kita kirakan untuk soalan yang ni. Cikgu print screen kan. Kita kira assessing selamat. Sikit benda kita nak kena buat penggantian. Copy. Lagi banyak benda kita kena ganti, lagi mencabar. Kita nak picit calculator lah. Jadi susah sikit lah. Tapi boleh lah. Cikgu kata bebas kalau kata kamu nak buat kaedah kamu yang mana yang kamu selesa lepas kamu dah mahir. Kan? Cikgu tak kisah. Cikgu akan semak je. Asalkan kaedah kamu betul. Right mana dia. Kita jawab yang ni. Jadi kita cari luas yang ni. 18 kali akan jadi sama je Jadi kamiran daripada -2 negatif X kuasa 2 campur 2X campur 8 terhadap DS. Tolak dengan segitiga. Kamu setengah darab dengan 5 darab dengan 5. Yang ni dapat 25/2 lah. Ini kita dah tahu dah jawapan dia. 25/2. Sorry, aku
betul lah ni. Cikgu buat ni. Takut cikgu careless. Cikgu ni kuat careless juga nah. Okey. Jadi yang ni kita akan kamilkan dia. Yang biasalah. Jadi kita kamil negatif X kuasa 2 ni jadi negatif X kuasa 3/3 campur 2X kuasa 2/2 campur 8S kan. Lepas tu had dia daripada negatif 2/3. Tulis comel sikit. Negatif 2/3. Alright. Jadi bila ada had tu kita kena ingat nah, kita akan masuk had atas dulu. Tolakkan dengan had bawah. Jadi had atas ni kena masuk dalam semua orang ni. Buh dan kurungan. 3 campur 2, 3 kuasa 2/2. Ni boleh potong Okay. Lepas tu campur 8, 3. Ini dia jadi panjang sikit nak tulis. Tolak dengan sebab tu cikgu suka suruh kamu belakang ni tak payah buat kamera lah, sebab nanti dia jadi panjang sangat, kamu kena buat line tu, banyak line untuk satu kiraan. Okay, jadi yang bawah ni negatif 2 kuasa 3/3. Kalau ada negatif sign, ingat bila kamu nak picitkan kereta, bubuh negatif tu dalam kurungan lepas tu 2 negatif 2 kuasa 2/2. Tambah 8 negatif 2. Okey, tutup kurungan. Tolak 25/2. Jadi yang ni kita kena buat dulu. Jadi kita buat kurungan petak kat dia. Jadi kurungan petak tu untuk asingkan dia dengan yang segitiga tu. Okey, cuba kamu picitkan kereta untuk cikgu. Apa jawapannya ni dengan yang ni? Dapat apa ni? Yang ni dapat apa? Kata cikgu mana? Picit elok lah. 3 kuasa 3 berapa? 27 kan? Jadi kalau kita boleh buat dengan otak kita, kita buat dengan otak kita. Jadi negatif 27/3. Betul tak? Tambah dengan 9, tambah dengan 8, 16, 24. Campur dengan 24. Jadi yang tu yang first. Yang second one tu, negatif 2 kuasa 3, masih lagi negatif sign dia ada kan? Negatif 8. Lepas tu ada negatif kat luar tu, jadi dia jadi positif, jadi 8/3. Campur dengan, yang ni kuasa 2, negatif dia akan hilang lah. Campur dengan 4. Tolak dengan 16. Dapat berapa ni? Sini berapa, sini berapa? Siapa picitkan kalkulator? Picit ke mana? Picit Ustaz, tengok dapat jawapan sama ke tidak? Kalau tak sama tu sebab kita careless lah. Hilang dah kereta cikgu ada kat rumah. Dah, siapa yang micitnya? Sekejap. Dapat apa? Saya ada silap picit dia. Silap picit. Ulat yang first one tu. Cikgu yang negatif 25/2 tu apa dia? Segitiga. Boleh Hafiz? Yang atas tu segitiga. Sebab dia ada 2 area kan? Dia tu segitiga tu. Jangan buat yang tu dulu. Kira yang kurungan petak ni je. Tambah 9. Campur 24. Depan tu dapat berapa? Yang ni dapat berapa? Empat belah Ya. Yang bawah tu 2 ke 3? 3 kan? Yang mana ni? 3. Okay. 14 Orang lain dapat sama? Negatif 3 tambah 9 tambah 8. 8 dapat 3 silap. Yang ni bukan negatif 3 sama. Ini negatif 27. Kamu dah potong dah ke? Kamu dah potong dah? 27 bagi 3. Negatif 9 lah. Negatif 9 campur 9. Hilang kan? Tinggal 24 kan?
Kan dapat 24 lah. Ni negatif 9 kan? Ni negatif 9 kan? Hilang kan korang ni? Jadi Hilang. tinggal 24 betul nah? Ya, Ya. ni kata ya ada 24. Jadi ni 24. Tu cikgu kata nah, kamu berhati-hati juga. Cikgu pun selalu careless kat sini. Tapi cikgu kata betul-betul. Jadi bila kita buat latihan tu yang ni yang latih kita untuk kurangkan careless tu, sebab tu kita kena buat lebih sikit latihan bahagian ni nah. Ini yang belakang ni kita dapat apa? Kita picit satu-satu. Picit satu-satu tu maksud cikgu kita picit ni, lepas tu kita enter, tambah, answer tambah lah. Itu cara cikgu buat yang paling senang lah. Okay, negatif 2 kuasa 2. Tu tambah tolak dengan 16. 16. Okay, yang belakang tu dapat pecahan kan, dapat berapa? Yang ni ada kurungan dia noh. Dapat berapa? Negatif. Dapat negatif 28/3. Okey. Jadi sebab dia ada kurungan, negatif ni jadi positif lah. Jadi 24 campur dengan 28/3 tu. Okey, dapat 33/1/3 kan? 100/3. Lepas tu tolak dengan 25/2. Jadi jawapan dia 125/6. Betul tak tadi? Betul tak? Betul lah. Jadi bila kita dapat jawapan tu, kita seronok benda ni sebab dia susah nak pijitkan kalkulator. Okey, jadi yang ni tolak 25/2. Okey, jadi kalau kita tak biasa tak apa, kita tulis je satu-satu. Jangan fikir nak jimat kertas lagi. Kertas kamu boleh minta dah exam lah. Jadi dia bagikan buku, minta lah banyak-banyak pun. Okey, jadi yang ni berapa tadi? 100/3 ya. Tolak 25/2. Jadi dapat jawapan 125/6. Jadi tulis jawapan dalam pecahan tak wajar boleh, dalam pecahan wajar pun boleh. Mana-mana pun tak apa nah. Tapi tak digalakkan tulis dalam perpuluhan lah kalau nombor tu panjang macam ni nah. Jadi kalau kamu check calculator boleh type dalam pecahan lah. Okey, tak galakkan guna dalam perpuluhan tu. Okey, seterusnya. Okey. Yang ni kaedah dia sama je lah nak. Cuma penggantian dia panjang sikit sebab dia dah fusekan yang ni dengan yang ni. Kan dia pakai rule yang tu. Kamu ingat tak sifat kameran tu kalau kita ada dua equation yang sama had dia, kita kalau kita ada equation kita boleh buat kameran satu-satu kan. Jadi yang ni dia terbalikkan balik. Maknanya kalau kita ada dua equation dia boleh gabungkan dia jadi satu equation macam ni. Okay, jadi dia gabung dia dapat shape antara dua ni lah. Kalau kita type ni dalam kita punya graph, yang Desmos tu kan, kamu akan tengoklah shape dia gabung antara dua shape ni. Okay, jadi seterusnya. Okay, yang ni. Jadi dia ini pun sama, dia ada dua area, lepas tu dia suruh cari luas kawasan Blorek kan. Jadi equation Y tu equation setengah X kuasa 2/3, lepas tu garis lurus tu Y sama dengan setengah X campur 6. Okay, jadi first kali yang ni kalau kamu tengok equation tu kompleks kat belah sini, tak mungkin kita boleh kami terhadap paksi Y. Boleh? Maksudnya bukan menggunakan koordinat-koordinat Y. Mesti pakai yang X. Selalunya kalau kita nak kena guna X sama dengan Y tu equation yang macam tu, dia mesti mudah untuk kamu pusing ke equation dia. Boleh nah? Jadi kalau kamu dapati kita susah nak tukarkan dia jadi kompleks, maksudnya yang tu kita akan kami terhadap pasti X lah. Jadi yang ni gini. Kita buat garis ni dulu. Jadi kita nak luas kawasan Blorek tu kan, nampak tak shape apa ni? Apa kena tolak dengan apa nak dapat kawasan Blorek tu? Luas Luas apa nama? Ni bentuk apa tadi? Luas Trapezium ah. Trapezium. Trapezium. Luas trapezium tolak dengan yang bahagian luar bulat. Ini kan, yang ni kan. Jadi kalau kita kami lengkung ni yang kita dapat tu yang ni tau. Jadi kita kena tahulah kita kami tu dapat apa nah. Okey, jadi yang ni tolak yang ni. Jadi sama je tadi luas trapezium kita cari dia punya maklumat dia nah. Jadi dia tak bagi kita apa-apa koordinat kan. Jadi kita kena cari sendirilah. Di first kali kita kena cari koordinat yang ni. Boleh? Jadi yang ni adalah titik persilangan kan sebab dia titik yang bersilang antara garis biru ni dengan lengkung pink ni. Jadi bila dia bersilang kita kena serentakkan dua equation ni. Jadi kalau equation tu dah comel di kepala dia Y, kita akan guna kaedah samakan Y. Lena kita akan samakan Y untuk dapat kawasan nak dapat koordinat ni. Jadi maksud samakan Y ni ambil ni
letak kat sini. Faham? Jadi setengah X campur 6 sama dengan setengah X kuasa 2 campur 3. Alright, nah kita buat macam tu. Jadi yang ni kita akan susun balik kan. Sampai dia jadi equation kuadratik. Yang boleh agak lah, dia ada X squared, dia ada X, lepas tu dia ada nombor kan. Jadi kita susun balik dia, baling semua orang kat belah kiri. Sampai dia jadi macam ni. Bila kita boleh permudah. Okay. Lepas tu, kalau yang ni kamu tak permudah pun tak apa je sebab kita nak pakai calculator kan. Jadi kalau sampai sini pun tak apa je kamu nak masuk calculator lah. Jadi kalau kamu nampak kamu boleh mudahkan sikit, kamu mudah lah. Yang ni kamu hapuskan tingkat bawah dia kan sebab kita tak suka pecahan. Ya, jadi kita kan selalu deal dengan pecahan. Kalau kata kita boleh hapuskan ni, kita hapus, kita darab semua orang dengan 2. Kita hapuskan pecahan tingkat bawah ni. Lepas tu kita EQN kan ni. EQN kita dapat 2 nilai X, betul lah. Kita ada 2 titik bersilang tadi kan. Jadi kita ada negatif 2 dengan 3. Jadi dah dapat koordinat X tu macam biasa. Kita akan dapatkan koordinat Y tu dengan kaedah penggantian lah. Jadi yang ni kita guna nilai X saja kan. Jadi tak apalah negatif 2, 3. Tapi untuk cari tinggi trapezium ni kita still nak kena cari nilai Y dia. Jadi nak cari nilai Y guna equation yang mudah gini. Y sama dengan setengah X campur 6 kan. Jadi kita akan gantikan titik negatif 2 dengan 3 tu dalam kamu punya equation ni. Okay. Jadi kita nak cari nilai Y dia supaya kita dapat titik. Okay, jadi Y sama dengan setengah darab dengan negatif 2 campur dengan 6. Berapa tu? Negatif 1 campur 6. 5. Kan? Okay, lepas tu yang ni maknanya 5. Lepas tu untuk NX1 tu Y sama dengan setengah darab X 3 kan? 3 campur 6. Jadi yang ni 3 per 2 campur 6. Dapat berapa tu? 3 per 2 campur 6. 6 ni apa? 12 per 2 jadi dia jadi berapa tu? 15 per 2. Betul tak? 3 per 2 campur 6. Betul lah. Okay, dapat 15 per 2. Jadi yang ni 15 per 2. Biar je dalam pecahan tak apa. Jadi yang ni tadi 5 kan. Okay, 5, 15 per 2. Lepas tu tapak dia negatif 2 ke 5. Maksudnya macam tadi. Berapa unit ni? Ni apa unit? Negatif 2 ke 5 berapa unit? Macam nak cari nilai tu? Kalau kata kamu lupa macam nak kira ni. 3 kita kena tolak yang besar dengan yang kecil lah. Jadi 3 tolak 2. Jadi 5 kan. Jadi yang ni semua maklumat yang kamu perlu untuk trapezium kamu. Dia dah sampai sini, dia macam rumit lagi kan sebab kamu kena cek koordinat Y. Tapi yang ni senang je tau daripada kamu nak buat benda ni. Benar. Yang kalau kamu nak kena kamir dia lagi kompleks sebab kita tak suka ganti. Boleh bila kita ganti nak pergi calculator payah. Okey, jadi yang ni setengah darab dengan 5 campur 15 per 2 darab dengan 5. Betul? Jadi yang ni formula dia pakai sisi pendek campur sisi panjang per darab dengan dia punya tinggi tapak ni. Lepas tu yang ni kita kena buat kameran lah. Kameran lengkung tu daripada negatif 2 ke 3. Negatif 2 ke 3. Kameran setengah X kuasa 2 campur 3 dx. Boleh lah? Okey. Jadi yang ni kita kira, yang ni kita kena kamir dulu, lepas tu kita ganti. Jadi yang ni cikgu cakap tu lah, nanti kamu akan dapat jawapan dia 125 per 12. Ni kamu boleh check ni. Yang belakang ni, ni kita try check dengan calculator, boleh ke kau? Ni kita try lah, cikgu try picit, kamu boleh try picit. Jadi kalau nak picit tu dia kena equation yang ni lah, equation sebelum kita kamir sebab tu dia ada simbol kameran. Kameran kamu tu yang kamu nampak tak kalkulator kamu yang tulis kameran dx tu. Jadi kita mesti kamir ke equation yang dx lah. Maksudnya kita tak boleh masukkan equation y tu juga jadi tak jadi. Jadi kalau kamu nak tulis equation tu x tu mesti picit x yang pink tu, x alpha tu. Jadi per 2 kan. X tu kuasa 2. X tu kuasa 2. Payah juga dia nak picit ni. Per dengan 2 tambah dengan 3. Kamu koma. Kamu letak had bawah dia. Lepas tu kamu koma. Kamu letak had atas dia. Kata-kata ni susah lah. Jadi kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi lah. Negatif 2. Lepas tu 3. Lepas tu tutup. Lepas tu kita bertawakal. Okay. Jadi dia kadang lambat nak keluar jawapan. Jadi dia keluar jawapan kecil tu 20.
apa ni? Tak boleh tukar ke? 20.833333. Dia tak boleh tukar jadi pecahan kau. Okey. So campur dengan 15/2. Campur dengan berapa? Campur dengan yang ni. Yang ni dapat berapa ni? Campur dengan 0.5 darab 10 campur 15. 25/2. Darab 5. 52.0833. Awak dia tak boleh tukar. 52.0833 yang ni 125 bahagi 12. Dapat lain. Mesti cikgu ada salah ni. Mesti cikgu salah waktu kami calculator ni nah. Nak guna ke? Saya nak guna. Saya dapat syntax error. Dapat syntax error. Sekejap. Nanti cikgu rasa kamu kat sekolah nanti boleh tunjuk kot. Dia tulis kat buku ni macam mana jalan kerja dia tadi. Mana? Tadi cikgu rasa macam ada. Yang ni. Nampak tak? Yang ni rasanya macam calculator kamu ni kan. Jadi kamu kena, tapi yang calculator putih tu dia boleh buat had dia. Kalau kamu kena buat equation dia dulu. Lepas tu kamu picit koma ni. Koma ni buat had bawah lepas tu had atas. Jadi dia akan keluar jawapan ni. Kalau kamu nak try, kamu boleh try yang dia punya ni dulu. Jadi kamiran negatif alpha x kuasa 2. Lepas tu picit butang koma ni daripada berapa? Daripada 1 ke 4. Ke 4. Lepas tu tutup kurungan sebab dia ada kurungan. Dapat negatif 21. Dapat tak? Cuma bila equation tu kompleks sikit, kamu mungkin tak dapat sebab kamu salah tulis equation tu lah. Jadi dia risky sikit calculator ni. Kalau calculator yang putih tu, yang baru tu, kamu boleh masuk had dia lepas tu equation tu kamu boleh nampak dia macam mana yang buku ditulis kan sebab dia akan tulis pecahan macam ni kan. Jadi dia tak jadi salah lah. Faham? Kita mungkin salah tulis equation tu kalau kita pakai calculator yang ni sebab kita nak tulis pecahan tu susah kan. Jadi mungkin calculator akan salah faham apa yang kamu tulis. Tapi yang tu untuk semak je lah untuk semak. Mari kita buat latihan. Cikgu rasa kalau kita dapat jawapan, dapat tak tadi? Siapa try dengan calculator dia? Cikgu try dia jadi salah ni. Cikgu try sekali lagi lah. Okay. Jadi yang ni kameran Cikgu nak tulis yang bawah dulu ke yang atas dulu had lah? Had bawah dulu. Kamu buat picit koma, had bawah, koma, had atas. Boleh? Tutup kurungan. Macam tu je. Jadi X kuasa. Dia susah sikit sebab yang ni dia ada 1/2 kat depan. Jadi rasa X kuasa 2. Cikgu, saya dapat yang depan. Yang belakang yang komen tu tak reti nak tekan. Tak jadi nah. Yang depan tu. Yang ni boleh lah kan? Ni dapat berapa ni? Satu dah. 125/4. Ini betul ke? 125/4. Memang susah sikit ni. Tu kata kita pakai calculator tu nak check saja. Sebab dah dibagi ni kan kita nak try lah. Jadi kalau kami buat penggantian, selamat lah. Okay, jadi cikgu try. Kita 2, 3, tutup kurungan. Cikgu pun dapat pelik ni. Okay. Ni lambat sikit sebab equation tu panjang lambat. Sama juga cikgu dapat 20.833. Kenapa nombor ni tak boleh tukar pecahan lah? 20.833 ni. Tak boleh. Okey, jadi 20.833 campur 125/4. Bukan campur kan? Padahal cikgu salah cikgu rasa. Tolak kan tadi. 125/4 tolak answer. Dapat. Okey, dapat, tapi dapat dalam perpuluhan. Samalah dapat 10.41666667. 125/12 ni. Mana dia? 10.41666667 juga kan. Tapi cikgu tak tahu kenapa bila kita dapat jawapan yang ni, kalau kamu pergi calculator, kamu dapat dia, kalau cikgu calculator lah dia tulis 20.83333 tu. Jadi yang ni patutnya boleh tukar jadi pecahan tapi dia tak nak tukarkan. Jadi kita ambil 125/4 ni tolak dengan jawapan belakang ni. Ada tak yang dapat nombor ni?
picit dengan kalkulator. Dapat tak? Kalau boleh jimat masa kamu kan. Kamu boleh terus dapat kan. Kamu tulis ni, lepas tu picit kalkulator. Tapi itulah kata kena check 2-3 kali lah kamu picit betul ke tidak. Waktu buat latihan tu kamu boleh try banyak kali. Bila kamu dah buat banyak kali, kamu confident sikit kan. Ni yang belakang ni 20.833, 125/4 ni tolak dengan tu dapat jawapan 125/12 ni nah. Okey, kita tengok. Okey, jadi kita tengok soalan yang bawah ni boleh jadi juga tadi lengkung dengan garis lurus kan. Boleh jadi lengkung dengan lengkung lah. Macam gambar ni. Jadi simple saja macam tadi kita gariskan. Okay, lepas tu kita check tiap-tiap satu ni kalau kata kita nak dapat kawasan blorek ni kita kena tolak apa dengan apa. Ni kalau kita kamirkan yang ni, ini question dia ni kan. Kita akan dapat bentuk yang ni kan. Ini kita kamir lah sebab dia lengkung lah. Dia bukan betul-betul sukuan. Boleh? Jadi yang ni kita kena kamir lah. Lepas tu yang ni kita akan kamir yang X kuasa 2 ni kita akan dapat area yang ni. Jadi kita akan dapat bentuk yang dilukis tu daripada dua orang ni lah. Jadi yang ni kamiran set. Ni X kuasa 1/3 kan terhadap DX. Tolak dengan kamiran X kuasa 2 terhadap DX ni. Nah, okey. Jadi daripada nilai-nilai S ni 0 ke 1. Jadi kalau kata yang ni dia pendek sikit kan, kamu boleh juga buat macam yang dia buat ni, dia fuse dua orang. Yang ni pendek sikit kan, jadi mungkin kita boleh try yang ni. Ni kalau dia fuse tu sama je macam ni kan, yang cikgu tunjuk kamu rule yang sebelum ni. Kata kita ada 0,1, 2x campur 5 dx kan. Jadi kamu akan kamirkan satu-satu kan macam ni kan. Jadi dan kamu akan tulis dia satu-satu. Jadi had dia sama. Kan, macam tu kan. Jadi yang ni dibuat terbalik. Faham tak? Jadi kita ada dua benda, kita gabungkan dia sekaligus macam tu. Alright, maknanya daripada dua benda ni, kita sebab dia tolak kan, jadi bila kita bubuh dia jadi tolak kat belakang ni. Yang ni maksudnya kita dah serentakkan dua orang ni lah. Jadi bila kita kamir ni, kita boleh kamir sekaligus macam tu. Dia ada banyak cara. Ikutlah. Kalau kamu rasa susah sangat nak ingat banyak benda, kita pakai cara yang sama je untuk tackle semua soalan. Sama saja Jadi kalau kata soalan terpendek macam tu boleh juga try yang kaedah dia sama saja macam sebelum ni, cuma kita fusekan je equation tu. Lepas tu kita kamir macam biasa dapat jawapan. Okey. Jadi yang ni kena berhati-hati sikit kalau X tu kuasa dalam bentuk indeks. Bila nak picit indeks tu simbol yang ni kan. Yang ni kena bawa dalam kurungan lah. Gitu kamu picit. Bila kamu ganti dia yang ni 3 kata 3 kuasa 1 tu. Okay, jadi kalau masuk kosong ni dia kosong lah. Jadi yang ni kena masuk 1 saja. Tapi 1 tak apalah, dia kuasa apa-apa pun 1 kan. Jadi 3/4 lah ni. Jadi 1 tak apa. Okay, kita akan try jawab latihan kendiri 3.6 ni. Tapi cikgu rasa kita tak boleh buat semua sebab tak sempat. Kita akan pergi soalan yang nombor 2 ni kot. Nombor 1 ni simple lagi kan. Yang ni macam yang contoh yang first tu. Cuma kamu kena ingat je kat mana area graf tu positif, graf tu negatif kan. Ni yang ni kita boleh kamir terus. Kalau yang B ni kita boleh kamir terus tak? Boleh tak? Boleh kamir terus tak itu? B. Tak boleh. Ya ke? Nak asing kan? Tak, sebab dia pasti X. Kita boleh kamir terus. Dua positif. Dua positif kan? Sebab dia negatif bila dia duduk bahagian bawah kan? Boleh. Jadi kita boleh kamir terus daripada negatif 3 ke 2. Ingatlah kita tengah kamir terhadap siapa. Faham? Jadi kalau kata lorek tu bahagian berkaitan dengan paksi Y, betul dia akan jadi negatif kat belah sana. Okey, yang ni kamir terhadap paksi Y kan. Yang ni kita boleh kamir terus tak ini? Boleh tak? Ini. Boleh kamir terus tak? Tak boleh. Boleh. Boleh tak? Boleh. Sebab dua-dua kat sini negatif. Sebab duduk kat belah kiri paksi Y. Betul? Jadi boleh kami turun dari negatif 2 ke 1. Faham tak? Jadi kamu kena, dia bukan apa kalau kamu kami asing pun dapat jawapan sama. Untuk kes yang boleh ni kan. Cuma rugi masa kamu lah. Betul? Kalau kamu asing, kamu kena buat 2 kali. Jadi kalau kamu cam duduk area tu duduk positif atau duduk negatif, kamu boleh kami dia sekali. Okey. Jadi yang ni kamu try sendiri sebab dia simple.
kamu dah cam negatif positif ni, kamu boleh buat dah. Okay. Ingatlah kalau satu negatif, satu positif, satu tu kena duduk dalam modulus. Satu pun kamu positifkan dia dulu. Okay, jadi kita akan buat nombor 2 dengan nombor 3. Nombor 3 ni dia susah sikit sebab kamu kena lukis graf dia. Jadi untuk kes yang ni, cikgu guna Desmos untuk kita lukis graf tu lagi cepat sikit. Sebab dia melibatkan kubik. Cikgu rasa kalau dia nak suruh kamu buat graf pun, dia tak patut bagi kamu equation kubik. Ada tak kamu buat dalam matematik equation ni lakaran? Ada tak? Pernah tak kamu lakarkan kubik dalam matematik? Belum. Ada tak dalam silibus tu? Ada tak? Tak rasa. Rasa saya tak ada. Tak ada yang sampai kuasa 2 kan? Ni selalunya sampai kuasa 2 je. Jadi dia kubik ni dia susah sikit kalau kita nak lakar. Kalau kita nak plot, dia bagi kita semua koordinat kan. Kita ikut kan. Nak lakar susah sebab dia bukan boleh jadi macam ni je. Dia boleh terbaring, dia boleh terbalik. Nah, jadi kita nak tentukan rupa dia macam mana tu susah. Dia untuk yang ni kita akan guna Desmos je, dan kalau kata kamu nak trial nanti kita tengok soalan-soalan trial tu dia ada melibatkan kamu kena lakar graf kuasa 3. Masa tu baru kita bagi pandai lah. Jadi sekarang ni kita cheat sikit, kita tengok rupa dia bila kita pakai graph generator. Nah, kita akan pakai graph generator untuk kes yang kuasa 3. Yang kuasa 2 boleh lagi lah. Sebab kita belajar fungsi kuadratik kan, jadi patutnya kita tahulah macam mana shape dia. Tu pun dia susah sikit kalau dia bagi kamu equation, nampak tak dia terbaring macam ni. Dia boleh terbaring macam ni ataupun terbaring belah sini. Kamu kena check koordinat dia. Mana? Copy. Mari kita jawab soalan ni. Jawab sama-sama lah sebab kamu belum mahir kan. Nanti next class kita akan buat latihan formatif. Masa latihan formatif tu baru cikgu akan suruh kamu buat. Kamu tolong cikgu buat lah. Nanti cikgu akan bagi sama-sama buat. Alright. Cari luas bagi setiap kawasan blorek yang berikut. Jadi yang 2A ni, dia ada satu saja equation. Kita boleh kami terus tak tu? Ni kami terus tak itu? Tak boleh. Tak boleh. Siapa yang negatif ni? Yang awal-awal. Duduk belah kiri ni lah. Jadi yang ni negatif, yang ni Belah kiri, positif. Okay, jadi kita tulis jalan kerja dia. Okay, jadi ni equation dia. Dia bagi kamu bentuk macam ni sebab nampak tak kita tak ada koordinat kita lagi kan? Jadi kita ada 3 koordinat X sebab kalau kata kita ada graf kubik, kita panggil ni graf kubik lah sebab dia akan jadi kuasa 3 kan. Kita akan ada 3 titik persilangan dengan paksi X tu. Ni lah. Okay, jadi 1 titik kosong sebab dia ada X kat luar ni kan. Jadi bila dalam bentuk macam ni jangan kembang dulu. Kamu label dulu semua kamu punya diagram tu dengan koordinat dia. Jadi yang ni X tambah, tadi negatif ni tak kisah kan. Negatif kat luar ni tak pengaruh yang dalam ni no. Jadi X campur 3 sama dengan kosong. Jadi yang ni koordinat dia adalah negatif 3 kan. Jadi X campur 3 sama dengan kosong. X sama dengan negatif 3. Logik lah sebab ni negatif 2 nah. Ni negatif 3. Ini tak payah guna kot titik ni sebab sampai negatif 2 ni kan. Tapi yang ni kena cari. Yang ni X tolak 4 sama kosong. Jadi sini S 4. Ni kita akan kamerkan daripada mana ke mana. Campur dengan kamera mana ke mana. Kamera mana ke mana. Yang area belah kiri nak kamera mana ke mana ni. Daripada siapa ke siapa nak kami? Dari siapa ke siapa? Negatif 2. Negatif 2 ke? 4. Kan, tak boleh direct kan cikgu kata kan sebab area ni negatif kan? Kosong. Negatif 2 ke kosong tu. Negatif 2 ke kosong. Ingat bila kita baca tu macam tu lah, kecil ke besar kita baca. Jadi bila kita masukkan had tu tak jadi terbalik. Jadi had bawah, had atas kan. Jadi negatif 2 ke kosong. Equation yang ni kena kembang. Jadi kita kembangkan dulu kat belah sini. Y sama dengan negatif X. X campur 3. X tolak 4 kan. Kalau cikgu suka kembang kurungan dulu. Sekejap lagi baru masuk ini sebab dia ada negatif. Ni kembang kurungan jadi apa? X kuasa 2. Tolak 4X tambah 3X kan. Jadi tolak X. Tambah. Tolak 12. 48, 12 kan. Bila cikgu kira kamu double check kan sebab kadang cikgu careless. Jadi yang ni kita masukkan negatif X ni jadi negatif X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tambah 12X.
Okey, jadi yang ni equation yang kita kena kami. Tak Dami? Okey, jadi D ni akan dapat negatif kan? Ni kita letak di dalam modulus. Ni kita tengah cari luas, jadi L sama dengan. Ya. Nah, campur dengan kamiran daripada 0 ke 4 dah. Ini tak boleh buat sekali lah, memang kena buat asing. Tak boleh fusekan dia. Nah, dari 0 ke 4. Equation sama. Jadi markah dia sekali je lah bila kamu kira ni. Okay. X kuasa 2 campur 12 terhadap dx. Alright. Jadi kamu bagi ruang kamu satu muka surat nah bila kamu buat soalan macam ni nah. Jangan belah kertas tu. Jangan belah dua. Nanti tak muat. Selalunya muat-muat je nak tulis semua benda macam cikgu tulis ni. Okey, jadi lepas tu kita start kami. Jadi letak dia dalam modulus kan sebab kita kami saja. Cuma yang ni kita akan gantikan dia dengan kurungan petak. Kita S kuasa 4 per 4 tambah S kuasa 3 per 3 campur 12 S kuasa 2 per 2 tutup kurungan negatif 2 kosong. Jadi benda yang belakang ni pun benda sama. Negatif X kuasa 4 per 4 campur X kuasa 3 per 3 campur 12. Ni ada S kan? X kuasa 2 per 2 tutup kurungan 0 ke 4. Lepas tu ni modulus dia ada. Modulus ni tiang dua orang ni modulus. Okey, jadi mana boleh potong dekat sini lah. Lagi bila kamu kira dia macam tu. Okey, jadi kita akan masukkan had kosong dulu kan. Kalau kamu tengok ni, kalau kita masuk kosong dia jadi kosong kan. Jadi kalau dia jadi kosong kita tulis je lah kosong. Tak apa nah. Si belakang tu kita kena masukkan. Nabil terkeluar. Okey, negatif 2. Macam biasa cikgu kata kalau negatif tu boleh dalam kurungan. Tambah negatif 2 kuasa 3 per 3 tambah 6 negatif 2 kuasa 2 tutup kurungan, tutup modulus. Tambah, yang ni kita akan gantikan 4, lepas tu tolak kosong kan. Jadi belakang tu tolak kosong tak apa, kita gantikan 4 saja. Jadi yang ni negatif, boleh dalam kurungan. Negatif 4 kuasa 4. Negatif ni di luar kurungan lah sebab memang dia ada negatif. Jadi 4 campur 4 kuasa 3 per 3 campur 6 4 kuasa 2 tolak kosong. Okey. Alright, jadi yang ni kita akan tekan kalkulator. Okey, Okey, cuba kamu tekankan yang dapat apa ni? 2 kuasa 4 berapa? 3 per 2 kan? 16. 16 sebab dia kuasa 4, kalau kuasa dia genap, negatif dia akan hilang lah. Jadi dia akan jadi positif 16 lah. Ataupun kamu type tu kamu bubuh dia punya kurungan. Jadi negatif 2 kuasa 4, enter, bahagi dengan 4, enter je dapat answer negatif 4 campur dengan negatif 2 kuasa 3, kuasa 3, shift kuasa 3 per 3. Boleh ke buat per kat sini? Boleh ke? Per 3. Lepas tu campur dengan 6 darab dengan 4. Kan? 6 darab 4 berapa? 24. 6, 12, 18, 24. Dapat 52 per 3, betul tak? Kamu kira tak ni? Kamu dapat berapa? Saya duk kira yang sebelah ya. Kamu kira yang belah ni? Okey, kamu kira. Jadi siapa tengah kira belah sini? Cuba check cikgu punya jawapan. Sebab cikgu pun boleh careless juga. Okay, Saya dapat negatif 52 per 3. Yang depan. Sama lah. Oh, ada negatif sign yang kamu dapat? Ada negatif ke dalam kurungan ni? Ini negatif ke? Sekejap. Kalau kamu dapat negatif, salah dia patut positif ke Anik? Sebab kalau kamu dapat negatif, nanti negatif ni hilang. Bukankah area ni dapat negatif? Area ni negatif kan? Jadi patutnya jawapan ni kita akan dapat dia negatif. Dia mesti kosong tolak positif number. Boleh? Kamu dapat positif ke negatif ni? Okay. Sama dah kira dah. Berapa belakang ni? Sekejap je nak pukul 1 dah lah. Tolak 64
296. So dapat 160 per 160 per 3. Nombor 3. Okey, jadi yang ni negatif. Bila kita keluar modulus dia jadi positif lah 52 per 3. Campur dengan 160 per 3. Tu jawapan dia. Jadi kita check jawapan belakang sekali nak tengok betul ke tidak. Betul tak kita buat? 160 per 3. 212 per 3. Betul tak? Apalah. Aku teks cikgu pun jauh lah. Betul? Betul lah? 212 per 3. 36. Betul lah? 212 per 3. Alright, pandai betul. Alright. Taklah susah lah. Jadi kat sini je kamu mungkin careless tau. Jadi kalau equation tu panjang sebab dia cubic kan. Tu masalah dia. Yang tu kamu senang nak careless. Nak pukul 1 dah. Cikgu rasa kita akan buat 2 orang ni. Yang ni cikgu akan buat dengan kamu esok lah. Kelas kita esok lah. Esok pukul 8 ni kan. Kita akan sambung untuk latihan ni. Jadi kita siapkan yang ni. Jadi B ni disuruh cari luas kawasan blorek tu kan. Jadi apa tolak apa ni? Luas lengkung tu. Luas lengkung kita dapat area yang ni kan. Luas jadi luas segitiga. Dia stop kat sini. Segitiga ke tu? Dah. Dia bentuk apa? Trapezium ya. Yes. Jadi trapezium besar kan. Jadi trapezium tolak dengan luas lengkung. Jadi ingatlah kalau kamu nampak titik persilangan ni, dia tak boleh bukan kat sini. Kita kena tahu dia kat mana. Kita buat line directly turun bawah kat tempat area dia minta tu. Yang ni trapezium lah. Yang ni trapezium tolak dengan luas lengkung. Jadi kita tak ada titik-titik ni lagi kan. Jadi kita kena cari dulu. Jadi yang ni titik persilangan antara lengkung dengan garis ni kan. Kita kena buat persamaan serentak dua orang ni. Jadi kita akan serentak ni, kita akan dapat 2 titik ni. Yang kita sentak payahlah tak. Kopi lah. Kopi 2 orang lah. Cikgu tengok sekali start lagi cikgu lupa dah equation tu. Masalah kan. Okay. Okay. Nanti kita teruskan. Jadi kita nak buat persamaan serentak kan. Jadi serentak tu maknanya kita samakan Y. Jadi kalau kita samakan Y, negatif 2x campur 5 sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 5. Simple lah. Ini bila kita pindah, kamu boleh nampak kan dia jadi kuadratik kan. Jadi kita pindahkan yang ni pergi sana. Jadi x kuasa 2 tolak 4x tambah 2x tambah 5 tolak 5 kan. Sama dengan kosong. Cikgu suka tulisan ni di duduk belah kiri kan. Dia jadi senang je nak tengok. Sama je lah. Kalau kamu tulis kosong kat depan pun tak apa. Yang ni hilang. Yang ni kita kena satukan. Jadi dia akan jadi x kuasa 2 tambah 2x lah. Sama dengan kosong kan. Tambah ke tolak? Tolak. Negatif besar lagi. Tolak 2x sama dengan kosong. Jadi kalau kamu dapat equation macam ni, kita tak payah picit kalkulator EQN. Sebab kita boleh buat pemfaktoran saja. Jadi kita faktor keluar 1x. Jadi x tolak 2. Jadi ni x sama dengan kosong. Okay, yang ni x sama dengan 2. Jadi satu tu kosong, satu tu 2. Betul lah. Jadi dia pintas kat paksi y ni kan. Maknanya nilai x ni kosong kat sini. Jadi kita kena cari nilai y dia ni sebab kita nak cari tinggi kita punya sisi-sisi trapezium ni. Ni kat sini, ni nilai dia 2 tu. Betul lah 2. Kat sini 2. Jadi ni koordinat dia 2. Jadi kita cari koordinat y ni dengan kita gantikan dalam equation. Kita boleh gantikan mana-mana lah. Jadi kita ganti dalam equation yang lagi mudah. Sebab bila titik tu titik persilangan, dua-dua titik tu akan lalu dua-dua graf ni kan. Jadi kita guna equation yang lagi mudah untuk dapat nilai y tu. Ni y sama dengan negatif 2. Ni kalau yang ni tak ganti lah. Sebab yang kena. Tapi yang ni jadi kosong kan. Tambah 5 dia nilai pintasan y.
Boleh lah, jadi yang ni 5. Okay, yang belakang ni kita kena ganti lah, kita ganti X di 2. Y sama dengan negatif 2, 2 campur 5. Negatif 4 campur 5 sama dengan 1. Maksudnya yang ni Y dia 1. Okay, jadi kita label kita punya trapezium ni. Nah, okay. Tolak dengan yang ni. Jadi trapezium kita tinggi dia koordinat Y kan. Jadi ingat lah kat mana yang kita kena baca. Jadi yang ni 1, yang ni 5. Lepas tu tapak dia ni daripada 0 sampai 2. Maknanya lebar dia tu 2. Jadi yang ni kita akan kamil terhadap paksi X. Nah, sebab equation ni kalau nak pusing paksi Y susah. Jadi kita akan guna paksi X, jadi kita akan pakai 0 ke 2. Jadi kita kamil. Yang ni setengah darab dengan 5 campur 1 darab dengan 2. Tolak dengan kamiran tentu daripada 0 ke 2. Equation dia X kuasa 2 tolak 4X campur 5 terhadap dx. Okay, jadi yang ni kita boleh kira, potong dulu dapat 6. Betul? Okay, jadi belakang ni kita kena calculate. Jadi dah siap kamu nak kami terus tukar jadi kurungan petak lah. Jadi yang ni X kuasa 3 per 3 tolak 4X kuasa 2 per 2. Kalau kamu boleh pemudah terus dalam otak kamu mudah. Campur dengan 5X, tutup kurungan daripada 2 ke 0. Betul lah. Okay. Lepas tu kita buat penggantian yang ni je. Jadi kita masukkan 2, bila masuk 0 dia jadi 0 kan. Jadi kita kena masuk 2. Kalau selalunya dia nak mudahkan kamu lah. Sebab tu dia bagi melekat dengan paksi 0 tu lah. Senang. Ikut cikgu careless. Okay, budan kurungan petak. Kita masuk 2 kuasa 3 per 3. Ni 8 per 3. Tolak. Yang ni kita ganti. Kita potong dia jadi 2 kan. Jadi 2 darab 2 kuasa 2. Campur 5, 2. Okay, yang tu. Okay, jadi kita kira ni. Ini senang je. Cuba kamu kira kan. Ni 8 per 3. Tolak 8. Betul? 4 darab 2, 8. Campur 10. Dapat berapa tu? Dapat berapa? Dapat 14 per 3 ya. Yang Betul. tu. 14 per 3 betul lah. Jadi jangan lupa kita ada trapezium tadi kat luar. 6 tolak dengan 14 per 3. Apa jawapan dia? Empat per 3. 4 per 3. Betul lah ni lah. Cikgu rasa betul lah. Okey, itu jawapan dia. Kalau kamu nak tengok jawapan belakang boleh kamu check dengan betul tak 4 per 3. Okey, kita ada sebiji lagi soalan tapi dah pukul 1 lah. Cikgu bincang dengan kamu nanti kamu try buat boleh? Sebab cikgu tak nak lajak lah, kamu dah penat kan. Okay, kita tengok graf ni. Yang ni mungkin kita kena kamil terhadap paksi Y, betul tak? Kamu cuba buat line. Kadang duduk boleh lah. Kamu pilih mana satu lagi mudah untuk kamu. Duduk boleh. Kalau kita sambung kita dapat area yang X boleh, Y boleh. Mungkin duduk boleh. Tapi kita tengok equation dia. Nah, kalau equation tu kita rasa kita boleh pusingkan dia. Macam ni kan equation dia mudah kan. Maknanya boleh lah guna nilai-nilai Y. Tak ada masalah. Nah? Cuma kalau nilai Y kamu kena ingat lah kita kena pakai koordinat-koordinat Y. Okay, jadi kalau kita kamil dia tak ada Y. Kita kalau lengkung ni kita akan dapat area ni kan. Jadi maksudnya kita kena cari segitiga. Tolak dengan area yang ni. Kan? Jadi kita akan dapat kawasan yang kita nak yang terkapit tu. Okay, jadi yang ni kita kena cari segitiga ni punya sisi-sisi ni kan. Jadi kamu akan carikan dia. Macam biasalah yang ni dia tak bagi kamu titik persilangan. Jadi kamu kena serentakkan dia. Jadi yang ni nak serentakkan equation X senang lagi kan. Y kuasa 2 per 5 sama dengan X. Lepas tu yang ni negatif 2Y sama dengan X. Jadi kita akan samakan X untuk yang ni. Okay, jadi dia akan jadi Y kuasa 2 per 5 sama dengan negatif 2Y. Jadi Y kuasa 2 sama dengan negatif 10Y. Y kuasa 2 tambah 10Y sama dengan 0. Yang ni pun sama, dia tak ada C. Jadi kita faktor keluar.
Okay, jadi Y kita 1, 0 yang ni kan. Jadi yang ni 0, 0. Betul lah. Jadi yang ni Y dia 10. Y dia negatif 10. Betul logik lah, dia duduk kat bahagian negatif lah. Jadi Y dia negatif 10. X ni kita tak cari kan. Jadi equation dia simple saja tadi. Y negatif 10 gantikan dalam equation yang mudah. Equation yang ini lah. Okay. Jadi 2 darab negatif 10 sama dengan negatif X tu kan. Jadi yang ni dapat 20. Jadi X dia tu 20. Okay, nah. Jadi kenapa kita cari X? Sebab kita ni segitiga ni. Okay, 20 negatif 10. Lepas tu macam biasa segitiga ni nak masuk dalam formula setengah darab tapak darab tinggi kan. Jadi dia punya tinggi ni adalah nilai koordinat Y kamu. Koordinat Y kamu negatif 10 ni kita buat 10 aja sebab kita nak cek luah. Kita tak payah ambil kira negatif sign dia. Lepas tu tapak dia tu 20. Jadi setengah darab 10 darab 20. Yang ni kita akan kami pakai nilai Y lengkung pink ni. Jadi equation yang ni lah. Jadi kita akan kamikan terhadap Y kan. Maksudnya dy kan. Jadi kita kena guna equation Y kuasa 2/5 dy. Daripada berapa ke berapa? Ni berapa ke berapa ni? Nilai Y tu. Negatif 10 kan. Negatif 10 ke 0. Negatif 10 Kosong. Okey. Dah. Kiranya cikgu dah buat lah. Tak payah buat homework. Ni yang ni. Setengah darab 20 darab 10. Potong je. 5. Dapat berapa ni? 20 darab 5. 1. Kan? Jadi yang ni kita kami dulu. Dia jadi Y kuasa 3/3 kan? 3 kena darab dengan 5. Dia akan jadi 15. Boleh lah? Okay. Cikgu tulis 5 dulu. Lepas tu, yang ni simple saja sebab equation dia simple. Kita akan masukkan had negatif 10 dengan kosong tu lah. Mari kita kira lah. Bagi siap betul-betul. Jadi yang ni kalau kita masuk kosong, dia jadi kosong kan. Had atas tolak had bawah. Jadi kosong tolak dengan kita masukkan negatif 10 ni. Jadi negatif 10 kuasa 3/15. Begitu saja ke? Senang macam tu je ke? Senang macam tu je ke? Ni mari kita kira. Negatif 10 kuasa 3 dapat berapa tu? Bagi 15. Dapat berapa? Yang ni dapat apa? Mana segitiga kat tadi? Yang ni kan? Ni lepas tu last kali kita kena tolak tadi kan? Kita kena tolakkan segitiga ni dengan ni. Ini dapat berapa? 200/3, betul tak? Betul kan? Jadi 100 tolak dengan 200/3. Okay, jawapan dia adalah 100/3. Betul tak tu jawapan dia? Betul tak? Betul? Yang C ni. 100/3. Yang cikgu Betul. Betul lah. Okey, alhamdulillah. Tak careless. Jadi confident sikit je bila buat. Jadi tak apa, kita akan sambung kat kelas kita esok kan. Jadi kita akan buat yang ni. Lepas tu kita akan sambung isi padu. Okay, last part tu isi padu. Mana ni kita punya buku teks tadi. Sikit je lagi. Lepas kita buat ni, kita akan belajar isi padu. Lepas tu kita boleh jawab soalan latihan formatif. Lepas tu dia ada soalan aplikasi dia sebab yang ni macam soalan SPM kita yang baru-baru ni lah. Dia bagi bentuk mangkuk macam ni kan. Tapi simple je. Macam kuadratik jugalah. Lepas tu nak habis lah ni. Jadi bila kita habis tu, habis ni, habislah bab kamiran lah. Jadi kita boleh lega sikit lah nak habis dah ni. Okay. Dia tak panjang macam pembezaan. Okay. Sikit saja lagi. Alright, dah habis dah ni. Cikgu dah habis ajar dah. Kamu okay ke sekarang? Boleh